Tak masuk tak juga. Okey. Soalan dulu lepas. Tuan-tuan, berkaitan dengan jihad di Palestin, saya tak nak panjangkan menjawab, seringkas mungkin. Allah sebut, ya ayuhan nabi harridil mu'minin 'alal qital. Wahai nabi, serulah orang-orang beriman untuk berperang. In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu ada 20 orang yang sabar, kamu boleh mengalahkan 200 orang. Wa in yakun minkum mi'atun. Kalau kamu ada 100 orang, yaghlibu alfan. Kamu boleh mengalahkan 1000 orang. Jadi itu ayat. Para ulama sebutkan ini ketika Badar. Allah turunkan ketika dalam At-Tabari disebutkan ini ketika Badar. Dan kemudian Allah kurangkan, al-an khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan. Sekarang Allah ringankan kepada kamu dan Allah tahu ada di kalangan kamu yang lemah. Kalau ada di kalangan in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 100 orang yang sabar, kamu boleh kalahkan 200 orang. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau kamu 1000 orang, boleh kalahkan 2000 orang. Semua ulama tafsir menyebutkan bahawa ayat ini takhfif, meringankan kepada kita. Meringankan daripada kewajipan perang yang asalnya 1 lawan 10 kamu kena lawan juga, kepada 1 lawan 2. Ulama beza pandangan, dia mansukh ataupun tidak. Ibnul Arabi rahimahullah dan juga disebut oleh Al-Qurtubi, ulama mazhab Maliki, mereka sebutkan ayat ini tak mansukh. Ayat ini takhfif, diringankan kepada kamu, bukan mansukh. Tapi sebahagian ulama lain menganggap dia mansukh. Tapi yang penting ayat ini ceritakan tentang kewajipan untuk berperang. Dia bukan menceritakan bila ada perang dan bila tidak ada perang. Ibn Abbas radhiyallahu anhu apabila mentafsirkan ayat ini, kata Ibn Abbas, fama uhibbu an ya'laman nas takhfif dhalika anhum. Dengan sanad yang sahih disebutkan oleh Imam Tabari. Kata Ibn Abbas bila ditafsirkan ayat ini, aku suka kalau manusia takhfif, fama uhibbu, aku tak suka kalau orang tahu mereka diringankan. Maksudnya apa? Pada pandangan Ibn Abbas, bukan saya kata ni, Ibn Abbas, salaf, sahabat. Kata Ibn Abbas, aku tak suka kalau orang tahu benda ni diringankan. Sebab dia tak nak orang meringankan perang. Pergi perang juga. Itu yang dikehendaki oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan perkataan lain daripada Ibn Abbas juga disebutkan, lam yanbaghi lahum an yafirru minhum. Kalau mereka ni bilangan mereka separuh daripada bilangan musuh, tak boleh mereka lari daripada medan. Wa in kanu duna dhalik lam yajib alaihim an yuqatilu. Kalau kurang daripada separuh, tidak diwajibkan berperang. Wajaza lahum an yatahawwazu anhum. Diharuskan kepada mereka untuk berpaling. Hukumnya apa? Harus. Kalau nak perang juga, boleh ke tak boleh? Allah sebut, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang Islam jiwa mereka dan harta mereka dengan menggantikan mereka dengan syurga. Nak perang juga, Allah beli jiwa kita pergi perang. Kalau nak perang juga, tidak ada larangan. Itu jual beli kita dengan Allah. Tuan-tuan, kita tetap sebut benda yang sama. Ada beza di antara tidak wajib dan tidak ada. Dua benda yang jauh berbeza. Dan kalau kita kata tidak ada perang, apabila bilangan kurang daripada separuh, pandangan ini bercanggah dengan pendirian salaf. Ambil contoh perang Mu'tah, sebagaimana kita sebut minggu lepas. Perang Mu'tah ini bukan defensif. Nabi tak duduk di Madinah untuk defend. Nabi buat apa? Nabi hantar utusan sampai berita yang utusan itu dibunuh. Apa Nabi buat? Nabi siapkan tentera 3,000, kita pergi lawan. Pertama, pergi serang musuh, keluar daripada Madinah untuk serang musuh, Mu'tah. Yang kedua, Nabi tahu yang Rom tu kuasa besar. Semua orang tahu yang Rom ni kuasa yang besar dan hebat. Tentera Rom lagi hebat daripada mana-mana tentera Arab. Semua orang tahu. Mereka keluar. Bila mereka keluar, sampai di jalan, mereka tahu yang musuh bukan sikit, musuh 200,000 orang. Bukan 3,000 lawan 6,000, bukan 3,000 lawan 10,000, 200,000 orang musuh.
Ini lagi sempoi daripada Badar. Ramai sungguh musuh. Kalau kita kata syarat perang, senjata mesti sama banyak, tentera mesti paling kurang separuh. Apa kita buat? Kita balik ke Madinah. Kalau itu menjadi syarat. Ini bukan emosional, ini fakta. Fakta dalam Mu'tah. Kalau itu syaratnya, balik ke Madinah. Dan buktinya, ada sahabat yang mencadangkan, hantar surat kepada Nabi, kita tanya apa kita nak buat. Balik ke Madinah ke, ataupun Nabi nak tambah tentera, baru kita lawan. Jangan lawan lagi. Tunggu keputusan Rasulullah apa kita nak buat. Sedangkan sebelum tu Nabi perintah, dalam perang ni Zaid bin Harithah jadi panglima. Kalau Zaid gugur, Ja'far ganti. Kalau Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah ganti. Nabi sebut, kata Abdullah bin Rawahah, ini benda penting. Abdullah bin Rawahah kata, ya qaum, wahai manusia, wallahi innal lati takrahuna lillati kharajtum tatlubuna asy-syahadah. Abdullah bin Rawahah kata, benda yang kamu tak suka ni, itulah sebenarnya sebab kamu keluar. Kamu keluar untuk mendapatkan syahid. Wa ma nuqatilun nas bi'adadin. Kita bukan berperang dengan manusia dengan bilangan. Wala biquwwatin. Kita bukan berperang dengan manusia dengan bilangan, bukan dengan kekuatan. Wala kathratin. Kita bukan berperang dengan manusia kerana ramai. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladhi akramana Allahu bihi. Kita perang dengan mereka sebab apa? Semata-mata kerana agama ini yang Allah muliakan kita dengannya. Boleh tak boleh nak balik daripada medan? Boleh. Tak ada masalah. Syarat wajib telah hilang. Tentera musuh ramai, syarat wajib telah hilang. Boleh balik. Tapi perbuatan orang yang terus perang syar'i ataupun tak, ada jihad ataupun tak, kita mesti kena kata ada jihad. Kalau kita kata tak ada jihad, artinya Abdullah bin Rawahah telah buat silap. Dia tahu musuh 200,000 orang. Dia tahu musuh ramai. Dia tahu senjata mereka tak lawan musuh. Orang nak balik, dia kata jangan balik. Kita datang untuk ni. Sebab itulah konsepnya, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli daripada orang Islam harta mereka dan nyawa mereka dengan syurga. Orang kata balik daripada Palestin, suruh orang Palestin keluar. Tuan-tuan, pandangan ini satu jihad, wajib tak wajib, benda kedua sebagaimana kita sebut. Tapi orang yang berjihad tak ada larangan pada dia. Mereka berkorban. Kalau nak kata pandangan hijrah lebih baik, pandangan ni tak valid. Satu, bilangan rakyat Palestin 1.7 juta ramai. Dan di Palestin bukan pelarian. Mereka ni bukan pelarian yang duduk kat sempadan ke semuanya. Saya 2 minggu lepas ada bila buat bengkel debat untuk hakim debat. Ada yang datang daripada Palestin. Lecturer universiti, Profesor Madya. Ada universiti. Orang-orang yang hebat. Saya tanya dia, kat Palestin ni kalau aku nak, bukan Palestin, Gaza. Kalau aku pergi melawat Gaza, aman ke tak? Dia kata Amir Qatar pergi Gaza, duduk hotel 5 star. Jangan tanya pasal aman. Ini negara. Betul mereka diserang, betul mereka dihancurkan, tapi ini satu negara. Ada sistem, ada kerajaan. Mereka bukan dijajah, mereka dikepung. Dalam keadaan ini, bila mereka diserang, tanggungjawab mereka untuk lawan. Kalau kita kata dok lawan ramai orang akan mati, baca fakta. Jangan main sentimen, baca fakta. Rate kematian di Palestin dalam 1,000 orang, rate kematian di dalam setahun lagi rendah daripada Malaysia. Bayangkan, rate kematian dia lagi rendah daripada Malaysia, jauh lagi rendah daripada Israel. Tak ada pelupusan etnik, mereka masih hidup. Usaha tu ada, tapi mereka masih bertahan. Dan kelahiran mereka tinggi. Tuan-tuan, Palestin ni separuh saiz Perlis, kecil. Dalam tu ada 1.7 juta orang. Lagi ramai daripada rakyat Qatar. Negeri kecil daripada Perlis, separuh saiz Perlis, dan mereka hidup. Nak suruh mereka keluar, ini pandangan yang tak patut. Kerajaan yang sah di sisi masyarakat Palestin, UN anggap Hamas ni pengganas. Pada masyarakat Palestin, kerajaan yang sah Hamas. Kerajaan yang sah iklankan jihad di situ. Apa hak orang luar kata, oh jihad ni tak valid. Ini bercanggah dengan pendirian salaf. Kita ulang sekali lagi, ini bukan pandangan salaf. Kalau ada ijtihad, itu ijtihad orang perseorangan. Jangan namakan ini pandangan salaf.
Sebab sejarah buktikan peperangan berlaku. Betul kita kata ayat ini diturunkan untuk takhfif, untuk ringankan kewajipan. Tidak lagi wajib. Kamu boleh patah balik kalau nak patah balik. Tetapi pilihan yang dibuat oleh Abdullah bin Rawahah untuk kekal berlawan, diikuti oleh semua sahabat, Nabi redha pilihan itu. Nabi redha. Dan selepas itu Nabi hantar Jaish Usama. Nabi redha. Pilihan itu tidak dihentam dan tidak dibantah oleh Rasulullah. Mana kita nak kata syarat? Syarat dia kita mesti separuh daripada tentera musuh. Kalau tak boleh lawan. Kalau itu syarat kita, perang tu tak boleh. Sahabat telah ingkar perintah Nabi kalau itu syarat dia. Tapi kita kata sahabat tak ada siapa pun faham itu syarat. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia sebut dengan jelas, aku suka kalau manusia tak tahu benda ni diringankan kepada mereka. Sanad yang sahih. Apa maksud perkataan Ibn Abbas? Kalau kita nak kata pendirian salaf tidak ada jihad, artinya kita menganggap Ibn Abbas tidak represent pendirian salaf. Tapi tokoh yang kita angkat pada hari ini yang represent pendirian sebenar salaf. Bab khilaf, namakan dia khilaf. Tuan-tuan, dia beza. Orang yang tak ada wudu, dia dianggap tidak solat. Tak ada solat bagi orang yang tak ada wudu. Beza dengan tak ada jihad bagi orang yang tentera dia kurang separuh. Tuan-tuan, jangan buat cerita lawak. Bezanya besar. Ini bukan cerita main-main kat kampung. Ini benda besar, penting. Solat tanpa wuduk bercanggah dengan nas. Memang tak ada solat tanpa wuduk bercanggah dengan nas. Haji tanpa Arafah bercanggah dengan nas. Jihad tak cukup separuh. Ini mengikut nas. Besar perbezaan dia. Sahabat buat zaman Nabi dan selepas zaman Nabi. Jangan samakan dua benda ni, dia berbeza. Ini bukan bab sentimen, ini fakta. Jadi saya ingat setakat ni dulu. Saya tak nak jawab dari isu ni selepas ni. Yang penting, ini pandangan pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka keluar berperang walaupun bilangan mereka kurang daripada musuh. Wallahu a'lam.